Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala kurniaannya dan limpahan rahmatnya. Pada pagi yang mulia ini kita diberikan oleh Allah kehidupan, kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan kita. Dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah masih lagi mengurniakan kepada kita akan nikmat iman dan Islam. Dan dengan nikmat ini sebagai salah satu daripada pemberian dan hadiah kurniaan Allah sebagai lambang kecintaannya kepada hamba-hambanya, dan perlulah untuk kita buktikan dengan kesyukuran kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita meraih akan keredaan dan juga kerahmatan daripadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, insya-Allah pada pagi ini dengan izinnya kita ingin menyambung berkenaan dengan sambungan tafsir surah Yusuf alaihissalam yang ada kita bincangkan pada minggu yang lalu berkenaan dengan ayat yang ayat sebelumnya, iaitu ayat 92, 91 dan 92. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pada ayat yang ke-93, ayat yang ke-93 sehinggalah pada ayat yang ke-97 dan seterusnya, insya-Allah. Baik, sebelum daripada itu saya ingin membacakan firman Allah Ta'ala terlebih dahulu, dan kemudiannya kita akan pergi kepada perbahasan tafsir, dan seterusnya insya-Allah barulah kita akan pergi kepada beberapa tadabbur dan intipati pengajaran yang boleh kita renungkan dan boleh kita fikirkan dan ambil pengajaran daripada ayat-ayat yang telah kita bacakan ini, insya-Allah. Dan sebelum daripada itu, kepada sesiapa yang sedang menonton, boleh share dan kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain di dalam Facebook masing-masing. Semoga kita, bukan sekadar kita saja beroleh manfaat daripada kisah para anbiya ini, tetapi juga rakan-rakan kita. Ingat ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah merupakan kisah yang paling terbaik. Ini bukan saya yang cakap, tapi Allah Ta'ala yang sebut, yang mana Allah Ta'ala berfirman, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, sesungguhnya kami telah pun menceritakan kepada kamu, wahai Rasulullah, sebaik-baik cerita. Kenapa surah Yusuf dan cerita kisah Nabi Yusuf ini disifatkan oleh Allah sebagai sebaik-baik cerita? Kerana pertamanya ulama kata dia adalah cerita kisah Nabi yang hampir sempurna, ya, yang paling detail, yang hampir sempurna dalam Quran selain pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kisah Nabi Musa banyak berkisar dengan kaumnya, tetapi kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah banyak berkisar dengan ahli keluarganya. Kerana ahli keluarga lebih dekat dan lebih hampir dengan kita daripada orang luar, daripada kaum kita dan daripada penduduk setempat kita. Jadi maknanya dekat sini Allah Ta'ala nak memberi kepada kita suatu kefahaman bahawasanya dalam hidup kita, kadang-kala orang yang akan menempuh ujian yang paling berat
adalah apabila mereka terpaksa menanggung ujian daripada orang yang paling mereka sayang, orang yang paling dekat dengan diri mereka, orang yang paling hampir dengan mereka. Sudah pasti ujian yang seperti ini lebih sukar dan sulit untuk kita menanggungnya berbanding daripada ujian yang datangnya daripada orang luar. Ya, sebab tu cerita ini sangat banyak pengajarannya. Kerana kalau orang yang paling hampir, orang yang paling dekat, orang yang paling kita kasihi, yang kita cintai pun, kita tak mampu untuk menghadapi ujian yang datang daripada mereka, bagaimana kita nak menghadapi ujian, kesulitan dan juga apa-apa sifat dan perangai daripada orang yang jauh daripada kita. Jadi sebab itu kisah ini sangat-sangat penting untuk kita renungkan, kerana kita kena ingat dalam hidup kita ini, kalau orang luar, kita boleh tinggal dan jauhkan diri daripada mereka. Tapi kalau orang yang hampir dengan kita daripada ahli keluarga kita, tidak mampu untuk kita berjauhan dengan mereka, kerana hubungan kekerabatan dan kekeluargaan itu tidak boleh memisahkan kita dengan mereka. Jadi sebab itu, kita lihat bagaimana Nabi Yusuf AS menyelesaikan dan menguruskan tentang konflik-konflik yang berlaku di antara ahli keluarganya, dan bagaimana pengakhirannya adalah suatu pengakhiran yang indah, yang bermula daripada hasad, berakhir dengan cinta, yang bermula dengan dendam, berakhir dengan kasih sayang, yang bermula dengan permusuhan, berakhir dengan silaturahim, berakhir dengan yang disebut sebagai kasih mengasihani. Ini adalah merupakan bagaimana dalam kisah Nabi Yusuf AS nak mendidik kita, nak menukar suasana sifat yang negatif kepada yang positif. Jadi kalau anda nak menjadi seorang mukmin yang bukan sekadar beriman, tapi Allah sifatkan Nabi Yusuf sebagai siddiq, Allah sifatkan Nabi Yusuf sebagai muhsin. Kalau anda ada dua sifat ini, dan yang ketiga sebagai orang yang sabar, tiga sifat ini yang kita dah bincang pada siri kuliah yang sebelum ini. Kalau ada tiga sifat ini pada diri anda, jiwa anda, peribadi anda, segala benda-benda negatif yang ada di dalam diri anda ke, di sekeliling anda ke, anda dapat tukarnya menjadi sesuatu yang positif. Dalam kisah ini, kita tak nak orang yang asal kita baik, tapi kita berubah menjadi tidak baik. Kerana tidak cukup elemen untuk kita menghadapi ujian yang tidak baik itu. Tetapi kisah ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak menukarkan sesuatu yang negatif menjadi positif. Ini sangatlah penting untuk kita merenungkan tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik, izinkan saya membacakan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Yang bermaksud, kemudian kita sambung ayat 94 lah ya, sampai 97. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجه أبي يأت بصيرا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا
قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Baik, sadaqallah. Kita lihat daripada maksud ayat yang kita bacakan tadi. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 93. Apa kata Nabi Allah Yusuf setelah mana Nabi Allah Yusuf alaihissalam memperkenalkan diri baginda di hadapan abang-abang kandungnya, dan setelah mana Nabi Yusuf alaihissalam memberikan kemaafan kepada abang-abangnya, dan setelah daripada itu Nabi Yusuf nak menyuruh supaya abang-abangnya dapat menebus segala kejahatan, keburukan dan juga perbuatan-perbuatan dosa yang telah mereka lakukan sebelum daripada ini kepada baginda dan kepada ayahanda mereka. Jadi setelah Nabi Yusuf AS memaafkan abang-abangnya, bahkan baginda berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampunkan dosa abang-abang kandungnya. Nanti saya akan ceritakan tentang tafsirnya. Dan pada ketika itu Nabi Allah Yusuf memerintahkan abang-abangnya sebagai lambang kepada menebus kesalahan mereka. Mereka perlu membuat satu tugas. Apakah tugas itu? Baik, kita lihat terjemahan ayat 93 ini. Pergilah kamu, kata Nabi Allah Yusuf kepada abang-abangnya, dengan membawa bajuku ini. Lalu usapkanlah pakaian bajuku ini ke wajah ayahku. Nanti dia, yakni Nabi Yaqub alaihissalam, akan dapat melihat kembali. Dan kemudiannya, bawalah seluruh ahli keluarga kalian, yakni ayah kalian, ibu kalian dan seluruh anak beranak, anak saudara dan sebagainya, untuk datang kepada aku ke bumi Mesir. Maknanya ada dua tugas dekat sini yang diperintahkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam kepada abang-abangnya. Tanggungjawab dan tugas yang pertama, ambil pakaian Nabi Allah Yusuf alaihissalam, pastikan pakaian itu sampai ke tangan Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Ya, maknanya Nabi Allah Yusuf sudah memaafkan abangnya dan menguji kejujuran abangnya supaya menyerahkan pakaian Nabi Allah Yusuf kepada ayah mereka. Ya, kerana abang-abangnya tahu Nabi Yaqub sangat-sangat merindui Nabi Yusuf AS sehingga tangisan itu menyebabkan buta matanya, ya, dan rabun penglihatannya. Jadi sebab itu kalau beri pakaian akan mengingatkan kembali ingatan Nabi Allah Yaqub, kecintaan, dan menambahkan lagi semarak kerinduan ayahanda mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah pasti benda ni abang-abangnya tidak menyukainya jika abang-abangnya belum bertaubat dan belum benar-benar memohon ampun dan melakukan taubat yang nasuhah. Tetapi kita tengok nanti apakah abang-abang ni buat ataupun tidak. Yang kedua, iaitu perintah Nabi Allah Yusuf kepada abang-abangnya supaya merancang pertemuan kembali, tautan kasih kembali, atau istilah orang kita jejak kasih lah, iaitu bawa semula ayah mereka, ibu tiri mereka dan seluruh ahli keluarga mereka untuk kembali bersatu, untuk kembali bertemu bersama-sama ahli keluarga, hidup kembali dalam keadaan aman damai tanpa dipisahkan antara seorang dengan seseorang yang lain. Dan ini jugalah satu tugas yang berat kepada abang-abang Nabi Yusuf, kerana dahulu mereka telah berpenat lelah merancang pelbagai konspirasi yang telah mereka aturkan
untuk memisahkan ayah mereka dengan Nabi Yusuf. Tetapi sekarang ni Nabi Yusuf suruh abang-abangnya pula untuk baiki balik konspirasi, tipu daya, helah yang jahat yang mereka rancangkan dahulu dengan merancang rancangan yang baik, merancang perancangan yang diredai oleh Allah, iaitu perancangan untuk mempertemukan semula baginda alaihissalam dengan ayahnya. Yang kita telah bahaskan sebelum ini, perpisahan Nabi Allah Yusuf dengan ahli keluarganya ada dua riwayat. Satu riwayat sebut 77 tahun. Satu lagi riwayat sebut 80 tahun. Bayangkan ya, kalau anda duduk di dalam situasi Nabi Yusuf alaihissalam, anda berpisah dengan ayah, berpisah dengan keluarga selama 77 tahun, yang mana tak dengar sebarang berita, tak tahu hidup ataupun mati, tak tahu apa yang berlaku. Kalau seseorang tu kena hukuman penjara seumur hidup pun, masih lagi ahli keluarganya dapat bertanya khabar tentang ia di dalam penjara. Dan ia yang dalam penjara itu pun masih tahu khabar ahli keluarganya. Tapi situasi Nabi Allah Yusuf tak tahu menahu langsung dan tak tahu di mana keluarganya, apa yang terjadi, sampai dah tak sempat jumpa anak saudara sendiri, dan yang seluruh keturunan-keturunan yang di bawahnya tidak mengenali Nabi Allah Yusuf, hanya melalui mulut dan cerita daripada Nabi Yaqub kepada cucu dan cicit mereka. Ini bukan satu ujian yang kecil, tapi satu ujian yang sangat besar dan berat sebenarnya untuk dihadapi. Ya, baik. Sekarang ni itu baru muqaddimah dia. Sekarang kita nak pergi kepada tafsir. Baik hadirin yang saya kasihi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama pada ayat 93 yang kita bacakan ini, perintah Nabi Allah Yusuf, "Izhabu, kalian semua pergilah." Maknanya Nabi Yusuf memerintahkan semua abang-abangnya pulang balik ke bumi Syam untuk bertemu dengan ayah mereka dengan membawa satu pengkhabaran berita gembira tentang pertemuan mereka dengan Yusuf dan tentang Nabi Allah Yusuf masih hidup lagi. Ini dua berita gembira. Jadi ada yang ulama tafsir, izhabu itu maknanya Nabi Yusuf suruh semua abang-abang dia balik. Tetapi ada ulama tafsir, walaupun perkataan itu merujuk kepada ramai, tetapi tidak semua abang-abang Nabi Yusuf itu pulang. Tetapi sebahagian daripada mereka sahaja yang pulang. Jadi ada khilaf di kalangan ulama tafsir, apakah semua abang-abang dia pulang ke kota Syam, ataupun sebahagiannya saja yang pulang ke kota Syam, ya, untuk bertemu dan membawa berita gembira ini kepada ayah mereka. Namun secara zahirnya daripada ayat ini menggambarkan semua abang-abang dia balik kerana saya dah sebut di awal tadi, semua abang-abang dia terlibat dalam perbuatan dosa untuk membunuh Nabi Yusuf dan juga memisahkan Nabi Yusuf. Sudah pasti semua abang-abang dia kena menjalankan tanggungjawab kembali untuk menebus dosa-dosa mereka. Jadi pendapat yang terpilih adalah seluruh abang-abangnya balik dan ditugaskan untuk apa? Biqamisi hadha, bawa baju Nabi Yusuf ini. Baik, di sini ulama tafsir juga berbeza pendapat, ya. Minta maaf terjatuh. Okey, baik. Di sini juga para ulama tafsir telah berbeza pendapat. Apakah baju yang telah diberikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam kepada abang-abangnya. Okey. Pendapat yang pertama mengatakan baju yang dikirimkan oleh Nabi Allah Yusuf kepada abang-abangnya itu adalah baju yang pernah dipakai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Allah Ibrahim
pernah memakai baju itu, dan baju itulah yang telah diberikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam kepada abang-abangnya. Baju ini datang daripada Nabi Allah Ibrahim sampailah kepada Nabi Allah Ishaq, Yaqub dan kepada Nabi Yusuf. Maknanya Nabi Yaqub pernah beri baju itu sebagai satu barang peninggalan kepada setiap para Nabi, diwariskan kepada bakal Nabi yang seterusnya. Sebab tu Nabi Yaqub serahkan baju itu kepada Nabi Yusuf kerana baginda mengetahui anaknya itu bakal menjadi seorang Nabi, bakal menjadi seorang Nabi. Baik. Kemudian kita lihat dekat sini, baju yang diserahkan oleh Nabi Allah Yusuf tu memang baju Nabi Ibrahim, tapi baju tu baju apa? Ulama mengatakan baju itu adalah merupakan pakaian sutera daripada syurga. Kerana baju itu telah malaikat Jibril alaihissalam bawa datang daripada syurga, pakaikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikala Nabi Allah Ibrahim telah berada di dalam api yang telah dihidupkan oleh Namrud. Ya, masa Nabi Allah Ibrahim nak dilemparkan ke dalam api yang dihidupkan oleh Namrud yang tidak pernah terpadam selama berbulan-bulan itu, api yang sangat besar di dalam satu kawah yang sangat luas. Mereka hidupkan api itu, mereka campakkan dengan lastik Nabi Allah Ibrahim jatuh ke dalamnya. Dan yang lebih dahsyat lagi, mereka tanggalkan pakaian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada bahagian tubuh baginda, melainkan pada bahagian bawah. Lalu mereka lemparkan Nabi Allah Ibrahim ke dalam kawah api itu. Dan untuk menjaga keaiban tubuh badan Nabi ini daripada disentuh oleh api, dalam setengah riwayat menyebutkan Allah kirimkan malaikat Jibril alaihissalam bawa satu pakaian sutera daripada syurga, lalu ditutup batang tubuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan sehinggalah malapnya api itu, terpadamnya api itu, terkejutnya Namrud dan tentera-tenteranya yang angkuh apabila Nabi Allah Ibrahim keluar daripada kawah yang besar itu dalam keadaan tubuhnya langsung tidak melecur, terbakar, pakaiannya langsung tidak ada tanda-tanda disambar oleh api atau bau api atau bau asap. Subhanallah. Dan baju inilah sebahagian para ulama tafsir kata diserahkan pada Nabi Ishaq, Nabi Ishaq beri kepada Nabi Yaqub, Nabi Yaqub beri kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf suruh abang-abangnya ambil balik baju ini, bawa pulang kepada ayah mereka, dan suruh ayahnya ambil baju itu, usapkan di kedua matanya yang telah buta dan rabun. Dengan izin Allah akan keberkatan pada pakaian yang dipakai oleh para anbiya, memang ada berkat. Ini panjang cerita, nanti kita akan tengok tadabbur dia. Maka dengan izin Allah akan celik mata Nabi Allah Yaqub dan akan hilang rabunnya itu. Tak payah buat lasik, tak payah buat cataract punya operation. Itu semua kuasa daripada Allah dan juga mukjizat daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan sebab tu kalau kita tengok Nabi Allah Ibrahim juga adalah Nabi yang pertama pada hari akhirat ketika manusia bangun daripada mahsyar dan keadaan telanjang. Nabi Allah Ibrahim adalah Nabi pertama yang akan diberikan pakaian di padang mahsyar ketika semua manusia bertelanjang bulat di sana nanti. Pendapat kedua, saya kena cepat-cepatkan Pendapat kedua adalah mengatakan baju yang Nabi Allah Yusuf bagi pada abangnya itu bukan baju yang dipakai oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadi ada banyak khilaf tetapi adalah merupakan baju yang telah pun abang-abangnya cabut daripada Nabi Allah Ibrahim dahulu, Nabi Allah Yusuf dulu, baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf dibuang di dalam telaga. Ketika dibuang di dalam telaga. Masa tu kan Nabi Yusuf kecil lagi, abang dia tanggalkan baju dia, lumurkan bajunya dengan darah tipu, berlakon di hadapan ayahnya menangis-nangis, mengatakan baginda telah mati dimakan serigala dan sebagainya.
Jadi Nabi Allah Yusuf suruh tanya abang-abang dia, siapa antara kamu, sebab baju tu tak ada kat Nabi Yusuf. Abang-abang dia yang pergi ambil baju tu tunjuk kat Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yusuf tanya, siapa yang dulu simpan baju yang dulu dia lumur dengan darah tipu, kata saya dimakan oleh serigala. Jadi sebahagian abang dia, ada riwayat kata Yahuza bangun. Ada setengah riwayat kata Syam'un bangun. Kata, ya, kami ada simpan lagi baju itu, wahai Yusuf. Dan pada ketika itulah baju itu yang diperintahkan oleh Nabi Allah Yusuf supaya dibawa balik baju yang mereka guna untuk menipu ayahnya. Bukti yang sama untuk dibawa kepada ayah mereka untuk membuktikan Nabi Yusuf itu hidup. Baju itu dulu mereka buktikan Nabi Yusuf telah mati dimakan serigala. So Nabi Yusuf suruh guna baju yang sama untuk membuktikan Nabi Allah Yusuf masih hidup. Sedangkan baju yang kamu simpan itu dahulu, yang kamu reka-reka padanya hanyalah membuktikan Nabi Yusuf telah mati, itu hanya satu tipu daya helah dan konspirasi jahat kamu untuk memisahkan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga ada yang kata tak. Baju yang Nabi Allah Yusuf bagi itu adalah baju pakaian raja yang dipakai oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tengah pakai baju satu di atas tubuhnya, Nabi Yusuf tanggalkan, dan itu adalah lambang kepada pakaian raja. Nabi Yusuf perintahkan supaya ambil baju itu dan berikan kepada ayahnya, dan kemudian usapkan pada kedua mata ayahnya itu. Dalam tiga pendapat ini, ada tiga pendapat lah ya, yang mengatakan tentang baju tersebut. Jadi manakah pendapat yang paling tepat? Kalau ikut riwayat Ibnu Abbas mengatakan riwayat yang paling tepat, majoriti ulama tafsir memilih, iaitu baju yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Kerana ketika Nabi Yusuf dibuang dalam sumur, bajunya kan sudah ditanggalkan. Jadi duduk dalam telaga malam-malam ni sejuk, boleh memberi kemudaratan kepada Nabi Allah Yusuf. Ketika itulah ada para ulama menafsirkan baju yang sama yang dipakaikan kepada Nabi Ibrahim telah pun dipakaikan kepada Nabi Allah Yusuf AS. Setengah riwayat lain kata Nabi Yaqub masa dia serah kepada Nabi Yusuf baju tu, dia suruh Nabi Yusuf selalu gantungkan baju itu di lehernya. Jadi kalau apa-apa berlaku, nanti kau pakailah baju ini wahai anak, kerana Nabi Yusuf ni kan cantik, handsome, kacak, ya. Jadi nak elak kenapa Nabi Yaqub suruh baju Nabi Ibrahim itu sentiasa diikat di leher baginda, kerana nak mengelak pandangan mata, ain, penyakit mata orang yang berhasad kepada kecantikan, kekacakan Nabi Yusuf, dan juga sebagai protection kalau berlaku apa-apa di kemudian hari kepada baginda, maka baginda boleh pakai baju itu. Sebab tu baju itu dipakai oleh Nabi Allah Yusuf juga ketika baginda berada di dalam telaga kesejukan. Ya, itu adalah pendapat yang terpilih di kalangan para ulama. Dan baju tu oleh kerana dia daripada syurga, dia daripada sutra, dia juga ada bau syurga, dan bau syurga itu juga adalah dia akan berbau mengikut bau orang yang memakainya, tapi baunya sangat harum. So tu kalau kita insya-Allah, kalau diizinkan dengan izin Allah, bakat-bakat doa, kalau boleh masuk syurga, kita pakai saja pakaian sutra daripada syurga, baju tu bau dia, bau badan kita tu jadi bau syurga. Tetapi macam mana nak bezakan, sebab bau syurga semua orang pakai kan? Orang akan mengenali bau syurga itu milik siapa baju tu melalui siapa yang pakainya. Bau perfume kawan ni, ini Fulan bin Fulan. Ya, maknanya takkan tertukar baju itu. Subhanallah, ini kemuliaan yang Allah bagi pada nikmat syurga. Kalau dunia kita pakai baju, bau badan kita kena basuh baju tu. Sebab bau badan kita busuk, kita kena basuh. Sampai kalau orang bau badan kita pada baju tu, orang pun tak lalu nak dekat dengan kita. Tapi bauan syurga tu semua orang mencari-cari, terhidu, mencium, ya, bauan tersebut. Baik, kita balik semula dekat sini. Ada pula pendapat yang terakhir, saya tertinggal. Baju yang dibawa itu adalah baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf ketika dikoyakkan oleh Zulaikha daripada arah belakang. Tapi itu pendapat yang paling lemah sekali lah. Okay. Kemudian kita tengok dekat sini,
alqahu ala wajhi fartadda basira. Ya, kata Nabi Yusuf AS, kamu bawalah baju ini dan kamu letak di wajah bapaku, maka dia akan dapat melihat semula. Ini adalah salah satu daripada mukjizat Nabi Yusuf AS, iaitu dapat memulihkan penglihatan orang-orang yang telah buta. Dalam hasil bacaan saya, mengikut para ulama mufassirin, berdasarkan riwayat-riwayat, sebahagiannya adalah riwayat Israiliyat, melainkan riwayat ini menyatakan mukjizat Nabi Yusuf ni ada banyak. Yang pertama, mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam adalah baginda itu dapat mentakwil mimpi. Ini adalah mukjizat yang paling hebat sekali, obvious sekali. Kerana tidak ada lagi pada zaman itu orang yang ada ilmu menafsirkan mimpi dan menafsirkan kejadian atau peristiwa yang berlaku ini, apa tanda-tanda dia. Nabi Yusuf tahu. Tengok benda ni berlaku, Nabi Yusuf dengan kuasa Allah, dengan ilmu daripada Allah, Nabi Yusuf boleh takwilkan benda ini terjadi, apa yang bakal terjadi. Ini adalah semua yang Allah khabarkan sebagai pengkhabaran ghaib kepada rasul-rasulnya yang terpilih. Yang kedua, mukjizat Nabi Yusuf AS dapat memulihkan penglihatan orang yang buta. Ya, itu yang kedua, seperti mana yang telah terbukti pada ayahandanya sendiri. Dan yang ketiga, sebahagian yang mengatakan mukjizat yang ada pada Nabi Allah Yusuf AS itu adalah mukjizat yang mana baginda dapat menjadikan orang yang sudah tua menjadi orang yang sangat muda. Ini dikatakan dalam beberapa riwayat ketika mana Nabi Allah Yusuf dah jadi raja dekat Mesir, ketika itu Zulaikha sudah pun tua. Tua betul. Dan ketika dia tua, dia datang kepada Nabi Yusuf, dia nak dihidup lama Zulaikha ni. Dihidup panjang lah, umur dia panjang. Dia datang nak minta maaf kat Nabi Yusuf, dan dia datang nak beriman kepada agama Nabi Yusuf AS. Bayangkan ya, punya marahnya Zulaikha kat Nabi Yusuf sebab Nabi Yusuf kahwin dengan seorang wanita lain. Yang mana kepunya marahnya dia sebab Nabi Yusuf tak terima dia pilih perempuan lain. Akhirnya dia menyendiri, sampailah dia jatuh miskin, sampailah dia tu jadi orang tua yang berkeliaran di kota Mesir, sampailah orang penduduk di kota dah tak kenal rupa dia sebab terlalu uzur wajah dia, pakaian dia, padahal dia dulu ini bekas orang-orang kementerian ni, orang kaya-kaya ni, pangkat jutawan semua ni. Tapi bila dia datang nak beriman dan nak minta maaf pada Nabi Yusuf atas kesalahan yang dia buat dulu, setengah riwayat dikatakan Nabi Allah Yusuf letakkan pakaiannya pada tubuh Zulaikha, dan masa itulah kemuncak kepada seluruh penduduk Mesir dan sebahagian daripada tukang-tukang tilik. Tukang-tukang tilik yang ada di zaman Nabi Yusuf itu, kalau kita pernah ingat cerita dulu, mereka ni kebanyakannya beriman. Sebab Nabi Yusuf buat di hadapan audiens, letak pakaian, dan Nabi Yusuf berdoa pada Allah. Kemudian bila ditanggalkan pakaian itu, dengan izin dan kuasa Allah, Zulaikha menjadi wanita yang berusia muda 20-an kembali. Ini semua mukjizat lah, ya. Jadi sebab tu ada hikmahnya Nabi Yusuf AS tak hidup sampai sekarang kan. Kalau tidak, berebutlah makcik-makcik pergi jumpa minta nak muda balik kan. Semua orang tak nak tua, semua nak muda belaka. Yang sakit-sakit mata. Tetapi sebenarnya Nabi Allah Yusuf tidak boleh buat begitu kalau bukan daripada perintah Allah dan bukan daripada izin Allah, dan bukan kerana nak menjadikannya sebagai salah satu asbab dakwah untuk menyuruh orang beriman kepada ajaran baginda alaihi salam. Okey, baik. Kemudian kita tengok dalam ayat ini juga perintah yang kedua, wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Nabi Yusuf memerintahkan supaya abang-abangnya tolong rencanakan program sebagai menebus kembali kesalahan mereka untuk mempertemukan kembali Nabi Yusuf dengan keluarganya. Ya.
Yang mana dalam riwayat tafsir mengatakan seluruh keluarga baginda ada 70 orang. Bayangkan daripada 12 orang, Nabi Allah Yusuf hidup bersama ayah dia, daripada adik-beradiknya 12 orang, sampai mereka jadi sebuah keluarga yang besar, jadi total 70 orang. Ada setengah riwayat kata 93 orang. Ini pendapat yang dirukir oleh Ibnu Kathir. 93 orang. Maknanya kalau 93 orang, tolaklah Nabi Allah Yusuf, tolak 12 adik-beradik, campur Nabi Allah Yusuf, campur Bunyamin, campur dengan Nabi Allah Yaqub dan isteri kedua ibu mereka, lebih kurang kita tolak dalam 15 orang, tolak 93 orang, kita dapat lebih kurang 88 keluarga yang Nabi Allah Yusuf tak pernah tengok mereka, tak pernah jumpa mereka, tak pernah mengenali mereka, kerana telah dipisahkan dengan begitu lamanya. Ya. Baik. Kemudian ketika Nabi Allah Yusuf nak suruh abang-abang dia bawa keluarga dia bertemu dengan baginda di Mesir, dalam riwayat tafsir kata Nabi Allah Yusuf tanya dulu bagaimana keadaan ayahnya dan kesihatannya. Jadi bila abang-abang dijawab ayah telah menjadi semakin teruk kesihatannya, menjadi buta, dulu ayah rabun, sekarang dah jadi buta, dan kesihatannya semakin merosot, ya, dia makin mengurus dan makin melemah, maka pada ketika itulah Nabi Allah Yusuf memberi tanggungjawab kepada abang-abangnya supaya membawa kembali ayah-ayahnya dan keluarganya bertemu dengan baginda semula di bumi Mesir dan menjadikan Mesir sebagai tempat kediaman dan tempat tinggal baharu untuk keluarga mereka bagi membina kehidupan yang baru, episod yang baru. Ya. Baik. Kemudian, sekarang ni kita nak tengok dari segi tadabbur dia. Tadi kita dah cerita tentang tafsir, ya. Dengan doa Nabi Allah Yusuf, penglihatan boleh sembuh, orang tua jadi muda. Kemudian Nabi Yusuf perintahkan pada abang-abang dia supaya bawa balik keluarga dia. Cuma ulama tafsir bincang kat sini, kenapa Nabi Yusuf sendiri tak pergi ke bumi Syam jumpa ayahnya dan keluarganya? Bukankah adab sepatutnya seorang anak yang pergi jumpa dan cari ayah, bukan seorang ayah yang sudah tua lagi buta yang kena travel jauh untuk pergi berjumpa dengan anak? Bukankah itu menyalahi adab? Ini ada golongan-golongan orientalis pertikai kan. Dia kata apa ni? Patutnya anak lah pergi jumpa ayah. Kenapa ayah pula kena melutut pergi jumpa anak? Kan menyelisihi adab. Sebenarnya ulama tafsir dah jawab dah. Sebenarnya memang pada awalnya Bunyamin telah bagi tahu pada Nabi Allah Yusuf, kenapa tidak abang pergi bertemu dengan ayah di bumi Syam? Kenapa tak kita balik ke Syam, kita bina balik hidup yang baru di Syam, seperti mana keluarga kita membesar dahulu di sana. Tengok, ya, ingat, setiap tindakan para nabi itu berlandaskan wahyu, bukan nafsu. Bukan Nabi Allah Yusuf tak nak pergi menghadap ayahnya. Kalau ikut keinginan, memang Nabi Allah Yusuf dah rindu ayah dia. Dengar ayah dia dah buta, dah tak sihat, dia menangis teresak-esak. Dia nak pergi jumpa ayah dia. Tapi setiap Nabi dan Rasul bertindak dengan wahyu dan perintah Allah. Kalau Nabi Allah Yusuf pergi berjumpa dengan ayahnya di bumi Syam, di Kanaan, nescaya tidak akan tercapailah, tidak akan benarlah mimpi Nabi Allah Yusuf yang dikala baginda kecil, baginda cerita pada ayahnya, matahari dan bulan dan 12 bintang akan datang sujud kepadanya. Jadi kalau Nabi Yusuf yang pergi jumpa ayah dia, nanti abang-abang Nabi Yusuf dan orang-orang yang tahu tentang mimpi ini akan kata, Yusuf bukan Nabi. Sebab apa ya ayah cerita kat kita dulu, yang bintang, matahari, bulan sujud kepadanya, ini satu kepalsuan. Jadi Yusuf bukan Nabi. Mimpi itu adalah mimpi yang dusta. Jadi sebab itulah Nabi Yusuf kata pada Bunyamin, wahai Bunyamin,
sebenarnya aku memang berkehendak sangat bertemu dengan ayahku. Tetapi kerana Allah sedang menguji ayahku dan Allah sedang menguji abang-abangku. Menguji Nabi Yaqub apa dia? Sebab Nabi Yaqub terlupa tentang mimpi yang pernah diceritakan oleh Nabi Allah Yusuf kepada ayahnya dulu. Sebab nanti kita akan cerita, masa abang-abang dia balik, Nabi Yaqub pelik. Kenapalah Nabi Allah Yusuf tak datang jumpa dia? Kan ayah dia dah rindu dan Nabi Yusuf dah tahu ayah dia ada kat sini. Nabi Yaqub kata, kenapa anak dia tak nak jumpa dia? Kenapa suruh dia pergi jumpa anak dia? Maka selepas daripada itulah malaikat Jibril turun dan malaikat Jibril peringatkan kepada Nabi Yaqub, wahai Yaqub, tidakkah kau ingat tentang mimpi yang pernah diceritakan oleh Yusuf dahulu kepada kamu? Masa tu baru Nabi Yaqub teringat. Dan barulah Nabi Yaqub alaihissalam pergi, suruh anak-anak dia bersiap sedia dan perginya mereka ke bumi Mesir dan mereka duduk di sana dan mereka bertemu dengan Nabi Yusuf di sana. Dan ketika itulah abang-abang Nabi Yusuf beriman. Sebelum ni abang-abang Nabi Yusuf masih tak beriman Nabi Yusuf sebagai Nabi dan Rasul. Hanya minta maaf kepada Nabi Yusuf kerana kesalahan mereka. Tetapi belum lagi mengiktiraf Nabi Yusuf sebagai Nabi dan Rasul. Ingat ya, baru minta maaf. Tapi bila mereka teringat balik mimpi yang ayah mereka pernah cerita kat mereka dulu masa Nabi Yusuf kecil tu, mereka kata, oh benarlah. Memanglah sebab apa wajarlah Yusuf ini dimuliakan oleh Tuhan. Sebab dia Nabi, dia Rasul. Apa yang kita diceritakan oleh ayah mimpi dulu, inilah lepas berapa puluh tahun baru dia terjadi. Jadi abang-abang dia semua mengiktiraf Nabi Yusuf. Bukan sekadar dah minta maaf, dah selesai hal keluarga, tapi dah selesai hal iman. Hal keimanan mereka kepada Nabi Yusuf adalah merupakan seorang Nabi dan Rasul. Dan bukan setakat tu, Nabi Yaqub bagi tahu pula pada penduduk Mesir, ini yang telah kami diperlihatkan dalam mimpi dahulu, diceritakan dalam mimpi dahulu, dan sekarang ni ia telah terjadi. Maka bertambahlah penduduk-penduduk Mesir beriman kepada kerasulan dan kenabian Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sebab Nabi Yaqub memang sangat dikenali sebagai seorang Nabi. Tapi bila ditambahi dengan Allah Ta'ala menjadikan penglihatan baginda celik balik, mukjizat tu mereka dapat tengok, dan kemudian Nabi Yaqub cerita pula, maka pada ketika itu penduduk Mesir telah beriman keseluruhannya kepada syariat Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ini hikmah kenapa Allah tak bagi Nabi Yusuf jumpa Nabi Yaqub. Allah suruh Nabi Yaqub pergi jumpa Nabi Yusuf. Pertama, hikmahnya adalah untuk mengangkat kedudukan Nabi Yusuf lebih pada ayahnya di sisi Allah. Nombor dua, kerana nak memberitahu syariat Nabi Yusuf telah memansuhkan syariat Nabi Yaqub. Jadi Nabi Yaqub pun kena ikut syariat Nabi Yusuf. Sebab itu kan Nabi Muhammad SAW ada bersabda, ketika Nabi tengok Sayyidina Umar baca kitab Taurat, dan Nabi marah. Nabi kata, kenapa kau sibuk baca kitab Taurat, wahai Umar? Kalaulah Musa masih hidup di ketika ini, dia kena datang jumpa aku, dan dia kena mengikut syariat aku, dan dia kena jadi pengikut aku. Maknanya dekat sini, Nabi Yaqub kena jumpa Nabi Yusuf bukan soal hubungan anak dan bapa, hormat anak bapa, tetapi soal seorang Nabi dengan seorang Nabi yang lain, Allah lebih meninggikan darjat Nabi ini daripada Nabi ini. Dan kerana Nabi ini perlu mengikut syariat Nabi ini. Dia soal kenabian, dia bukan soal kekeluargaan. Sebab tu kalau kita baca tafsir, kalau kita baca Al-Quran, kalau tak faham, kena rujuk tafsir, supaya kita tak diperdayakan oleh golongan-golongan orientalis. Ya. Okey, baik. Yang ketiganya baru untuk membenarkan mimpi yang dimimpikan oleh Nabi Allah Yusuf suatu ketika dahulu ketika baginda kecil. Okey, baik. Sekarang ni kita nak pergi kepada tadabbur pada ayat 93. Nak masuk tadabbur pun kat sejam kita dah pun. Yang pertama, ayat yang ini menceritakan kepada kita bahawasanya
betapa pentingnya di dalam Islam itu akan bukti. Bukti, ya. Wajib mengadakan bukti, kerana bukti itu adalah bagi tujuan mengelakkan kita di zaman fitnah jika sekiranya terdapat padanya bahan bukti. Maksudnya kena simpan bahan bukti dan kena wajib dalam Islam bila kita nak tuduh seseorang kena ada bukti, atau bila kita dituduh oleh seseorang pun kena ada bukti juga. Ini menunjukkan kepada kita dalam Islam, bukti ini adalah sesuatu yang boleh diambil kira padanya dalam pensabitan hukum. Yang kedua adalah untuk menolak sebarang tuhmahan ataupun fitnah. Dan yang ketiga adalah sebagai penyelamat kita daripada tertimpa fitnah. Okey, apa bukti yang dimasukkan di sini? Bukti yang dimasukkan sini adalah baju Nabi Yusuf tadi. Kerana apa ulama kata, bila Nabi Yusuf kirim baju, suruh abang dia kirim baju kepada ayahnya, ayah dia mesti tak percaya dah abang dia. Ingat tak? Ayah dia mesti tak percaya. Alah, sudahlah. Kamu kata ni baju Yusuf. Kamu dulu pun bawa kata baju Yusuf. Yusuf dah mati. Abah tak percaya dah kamu ni. Sebab ayah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, memang sudah tidak maafkan abang-abang dia. Bahkan abang-abang dia minta ampun supaya ayah ampunkan mereka, dan minta ayah dia doa pada Allah ampunkan dosa mereka pun Nabi Yaqub tak nak doa. Sebab anak dia dah mungkir sumpah sebelum ni masa Bunyamin tak balik. Sampailah ayah dia, Nabi Yaqub kata, kamu taubat nasuha, baru ayah doa. Jadi ayah dia mesti tak percaya dah baju tu. Tetapi untuk mengelak fitnah terhadap abang-abang Nabi Yusuf yang sudah bertaubat, sebab tu Nabi Yusuf suruh abang-abang dia hantar kepada ayahnya baju yang ayah dia kenali, yang baju tu hanya Yusuf saja yang ada. Iaitu apa? Baju Nabi Ibrahim, yang memang tak ada siapa pun simpan baju itu melainkan Nabi Allah Yusuf sahaja. Kalau abang-abang dia kata ini baju Yusuf, sedangkan ini baju Nabi Ibrahim, maknanya ayah dia akan percaya betul. Maknanya abang-abang dia, anak-anak dia telah berjumpa dengan Yusuf, dan ini membuktikan Yusuf masih hidup, kerana hanya Yusuf sahaja yang menyimpan baju itu. Ini menunjukkan kepada kita dalam Islam bahawasanya pentingnya bukti, kerana bukti untuk mengelak daripada bukti adalah sebagai dalil pembuktian sesuatu pensabitan hukum. Bukti atau hujah juga adalah merupakan sesuatu untuk menolak sebarang tuhmahan. Bukti juga adalah untuk menjadikan sebagai asbab terselamatnya daripada fitnah. Ini menunjukkan dalam Islam agama yang berdiri di atas hujah, berdiri di atas bukti dan fakta. Ini menunjukkan pengajaran pertama, kita nak cakap apa pun kena ada fakta, kena ada hujah, kena ada bukti. Kita nak dakwa apa-apa pun demikian. Kalau orang nak tuduh kita pun, kita kena jawab balik dengan hujah dan bukti. Demikian juga bila kita hidup di zaman fitnah, kita kena berpegang kepada hujah, berpegang kepada bukti, berpegang kepada fakta yang benar untuk terselamat daripada kesesatan di zaman fitnah. Ini sesuatu benda yang penting, kerana Nabi Yusuf nak menebus abang-abangnya daripada disalah sangka oleh ayahnya, kerana rekod mereka sebelum ni adalah seorang yang tidak baik. Sebab tu Nabi Yusuf beri bukti yang benar pakaian baginda yang sangat dikenali oleh ayahnya sendiri, supaya abang-abangnya tidak lagi dipandang sebagai seorang yang bersalah. Sebaliknya, Nabi Yusuf nak abang-abang dia dipandang sebagai seorang yang sudah bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua kita lihat dekat sini. Yang kita lihat dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya antara pengajaran yang boleh kita ambil,
iaitu kewajipan seseorang untuk menebus dosanya atas kejahatannya dengan memperbaikinya. Pengajaran kedua, ayat 93, seseorang yang pernah buat dosa, dia kena tebus dosa dia itu bukan dengan taubat sahaja, tetapi memperbaiki diri dia dan berbuat baik kembali kepada orang yang ia lakukan dosa padanya. Sebab tu kalau siapa baca ayat Quran, Allah Ta'ala tak sebut illalladzina tabu sahaja. Allah Ta'ala tak sebut illa man taba wa amana sahaja. Tapi mesti lepas tu Allah iringkan dengan beberapa sifat yang menggambarkan taubat yang nasuha. Mesti Allah Ta'ala sebut, kecuali orang bertaubat dan beriman, wa amila amalan salihah, dan dia melakukan amal salih. Mana dia, kalau dia buat dosa dengan Allah, cara dia nak memperbaiki diri, dia bukan taubat saja. Ya Allah, aku bertaubat. Dia memang tak buat dah dosa tu, tapi dia tak perbaiki hubungannya dengan Tuhan. Sebab itu, kalau dia dah buat taubat nasuha, dia dah tinggal dosa tu, itu baru step 1. The step 2 yang dia kena buat, dia kena buktikan kepada Allah jika dosanya dengan Allah, yang dia kena perelokkan amalan dia. Dia kena buktikan semayang dia dulu lambat, sekarang dah cepat. Dulu tak sembahyang sunat, sekarang dah sembahyang sunat. Dulu baca Quran setahun sekali, sekarang dah seminggu sekali atau setiap hari. Dia kena bukti improvement itu. Tapi kalau dosa dia dengan manusia, Allah sebut illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu dalam surah Al-Baqarah. Kecuali orang yang bertaubat. Allah Ta'ala tak kata taubat saja, tinggal ke apa, berazan tak ulang balik. Tapi Allah kata wa aslahu. Dia kena perbaiki diri dia untuk berbuat baik semula kepada orang yang pernah ia sakiti. Ya. Sebab tu tak madai kita pergi jumpa, minta maaf ya, okey halal ya. Lepas tu kita pun dengan dia pun dingin je, kan? Tak layan sangat. Macam mana macam tu? Kalau kita buat salah kat dia, kita jadikan dia, kita kata saya dah minta maaf, awak pun dah maafkan saya sangat rasa seronok. Sekarang ni kita boleh tak jadi kawan yang baik? Saya nak buat baik pada kamu seperti mana dahulu saya pernah menyakiti kamu. Ya, ini menunjukkan kepada kita, Islam mengajarkan surah Fussilat, idfa' billati wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Takkan sama kejahatan dengan kebaikan. Jika orang berbuat kejahatan kepada kamu, apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan itu dengan menebusnya dengan kamu berbuat kebaikan. Ya. Sebab itu di sini Nabi Yusuf nak suruh abang-abang dia buat baik balik kepada ayah dia. Dulu kamu bagi ayah sedih, kamu pisahkan. Okey, sekarang ni antara abang-abang Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf dah settle. Sebab Nabi Yusuf dah maafkan, Nabi Yusuf dah doakan kepada Allah pun supaya Allah ampunkan dosa abang-abang dia. Tetapi ada satu lagi dosa yang Allah tak ampunkan pada abang-abang dia, iaitu dosa menderhakai bapanya. Dosa dengan Nabi Yusuf dah settle. Nabi Yusuf dah doa. Tapi Nabi Yusuf bagi tahu ke abang-abang dia, wahai abang-abangku, Allah akan ampunkan dosa kalian yang kalian buat kepada aku, tetapi kalian kena buat satu kerja lagi. Dosa kalian pada ayah-ayah kalian, dosa derhaka kalian pada ayah-ayah kalian, yang tu lebih besar daripada kesalahan kamu kepada aku. Pergi gembira ke ayah kamu, tebus kejahatan yang kamu buat pada dia, yang kamu sedihkan dia, gembirakan dia balik. Maka bila ayah kamu maafkan kamu, dia doa pada Allah supaya Allah ampunkan dosa kamu, maka kamu sudah kembali kepada hamba-hambanya yang bersih. Ini menunjukkan pada kita, sekarang ni Nabi Yusuf suruh bawa baju tu sebab apa? Kalau abang-abang dia balik kosong, ayah, Nabi Yusuf hidup ayah, kami jumpa dia ayah, kami dah minta maaf dia, ayah dia percaya tak? Ayah dia kan, sudahlah kamu ni mengarut je, kamu dah pisahkan Yusuf. Nampak? Tapi bila bawa balik baju ni kan boleh melepaskan rindu.
Nabi Yaakob tengok baju Nabi Yusuf, cium baju, letaklah kat muka, tidur pakai sekali. Sebab sayang, teringat 77, 80 tahun berpisah. Ya, boleh mengubati kerinduan balik dengan adanya tanda dan adanya pakai Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf suruh abang-abang dia buat demikian supaya hiburkan balik ibu bapanya. Sebab itu, dekat sini, pengajaran yang tadi saya sebut yang kedua adalah menebus kejahatan dengan berbuat kebaikan kembali kepada orang yang kita berbuat salah padanya. Yang ketiga pengajaran daripada ayat ini, iaitu kewajipan kita menggembirakan dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Ya, saya teringat kepada satu hadis. Kalau kita nak cerita bab ni panjanglah kan. Berbuat bakti kepada ibu bapa ni, ayat Quran pun Allah dah wasiatkan berbuat baik pada ibu bapa. Bahkan disebutkan sebaik-baik jihad bagi seorang anak itu adalah jihadnya pada ibu bapa. Ada seorang lelaki pemuda di zaman Nabi nak keluar pergi jihad. Nabi tanya, ahayyun walidaik, apakah masih hidup kedua ibu ayah kamu? Ya, pergi balik berjihad. Buat baik pada dia, itu jihad kamu pada dia. Buat apa kamu nak sibuk jihad-jihad ni? Jihad yang ada di hadapan mata kamu pun kamu tak boleh nak berjaga. Kamu tak boleh nak berjihad. Macam mana kamu nak berjihad di jalan Allah? Ada juga dalam setengah riwayat yang lain, seorang sahabat yang pergi. Inilah riwayat Ahmad. Dia pergi ke Madinah. Dia tinggalkan mak ayah dia. Ya? Tapi mak ayah diizinkan, pergilah. Tapi mak ayah dia sedih lah. Anak dia tak ada, jauh daripada dia. Tapi mak ayah diizin, dia minta, boleh tak izinkan mak ayah, saya nak pergi jumpa Rasulullah, saya nak belajar dengan Rasulullah. Mak dia pun, pergilah nak, walaupun mak sedih lah, kamu duduk jauh. Kan? Zaman dulu mana boleh, video call apa benda semua ni. Jadi, tapi mak diizin. Sampai jumpa Rasulullah, duduk di Masjid Nabawi, belajar, Nabi tengok. Ini orang daripada luar. Nabi tanya dia, kamu datang dari mana? Dia kata, daripada sekian-sekian. Kamu datang sendirian? Ya. Siapa yang kamu tinggalkan? Kedua ibu bapa. Siapa yang menjaga mereka? Tak ada. Apakah mereka mengizinkan? Ya. Apakah mereka sedih kamu datang ke sini? Ya, mereka sedih. Apa Nabi jawab? Farji' ilaihima. Nabi kata, sekarang ni keutamaan kamu bukan belajar ilmu dan duduk bersama dengan aku. Farji' ilaihima. Balik kamu dua kepadanya. Adhikhuma kama abkaitahuma. Apa Nabi kata? Gembira, ketawakanlah mereka balik seperti mana kau telah buat kedua mereka menangis. Nampak? Nabi suruh tebus balik. Kalau dulu kita nakal, suka bagi mak ayah kita menangis, kenapa tidak sekarang kita bagi mereka gembira dan tertawa balik melihat kebaikan kita? Ya, kalau mereka sudah tiada sekalipun, kita gembirakan mereka di sana dengan kebaikan, doa, amal saleh yang kita buat, yang kita titipkan, yang kita tidak lupakan mereka. Kenapa sampai ke akhir hayat kita pun kita perlu untuk menyakiti mereka? Apatah lagi setelah kematian mereka pun kita masih lagi ingin menyakiti mereka. Inilah yang disebutkan kederhakaan bukan sahaja berlaku kepada ibu bapa semasa hayat mereka, tetapi juga kederhakaan itu juga berlaku pada seseorang setelah kematian ibu dan ayah mereka. Jangan anda ingat bila kedua ibu ayah anda sudah tiada, maknanya tiada lagi tanggungjawab anda kepada ibu bapa anda yang telah meninggal. Kerana barangkali anda ketika hidup mereka, anda menjadi anak yang taat, anak yang tidak derhaka. Tapi tidak mustahil setelah mereka meninggal, anda boleh menjadi anak yang derhaka kepada mereka. Anda tak mendoakan mereka, anda tidak beristighfar untuk mereka, anda juga tidak melaksanakan wasiat mereka, anda tidak menyempurnakan nazar mereka, anda tidak melakukan apa-apa sahaja yang diwasiatkan oleh mereka dan berbakti kepada ahli keluarga mereka, rakan-rakan mereka. Ini juga satu kewajipan yang jangan kita terlepas pandang daripadanya. Ya, baik. Maknanya dekat sini menunjukkan pada kita, iaitu Nabi Yusuf menyuruh abang-abangnya gembirakan balik ayahnya dengan buat yang dua benda. Satu, bawa pakaian untuk ayah dilepas rindu. Nombor dua,
abang-abang dia bagi tahu ke ayah, saya dulu pisahkan ayah dengan Yusuf kan. Okey, sekarang ni kami dah taubat ayah. Kami nak bagi ayah jumpa dengan Yusuf. Dulu kami yang pisahkan. Kalau Nabi Yusuf sendiri yang pergi jumpa Nabi Yaqub, maknanya abang-abang dia tak adalah menebus kesalahan mereka yang kerana mereka pisahkan dahulu. Tapi bila abang-abang dia sendiri buat benda tu, bukankah itu akan menjadi sebagai tasliyah atau menjadi sebagai disebut sebagai surur, memberikan kegembiraan pada ayah dia supaya ayah dia lagi sudi untuk memaafkan abang-abang dia dan mendoakan keampunan buat abang-abang dia. Nampak tak kat situ? Ini kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi sebab itulah abang-abangnya pula merancang kepada memberitahu pada Nabi Yaqub ayah mereka untuk pertemukan kembali Nabi Yusuf dengan ayah mereka itu, ya. Ini menunjukkan kepada kita pengajaran, 3 pengajaran yang kita sebut dekat sini, ya. Kemudian kita nak tengok ayat ke-94 sedikit, ya. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan ketika kafilah itu telah keluar daripada negeri Mesir, maknanya ketika abang-abang mereka telah pun balik semula ke bumi Syam, keluar daripada Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduh aku termasuk orang yang lemah akal, tentu kamu akan membenarkan kata-kataku ini. Ya. Lalu mereka menjawab. Kita tengok ayat 95 sebab ayat tu pendek saja. Mereka keluarganya berkata kepada Nabi Yaqub alaihissalam, demi Allah, sesungguhnya kami melihat engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Okay, kita tengok tafsir pada ayat 94 kat sini. Ayat 94. Ayat 94, iaitu bila abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam telah pun bergerak. Tadi saya terlupa pengajaran ayat 93 tadi, iaitu wajib meminta, saya tinggal kat sini tadi, iaitu wajib meminta halal dan meminta maaf jika dosa dan kesalahan itu datangnya berlakunya sesama manusia. Kalau dengan Allah taubat, kalau dengan sesama manusia adalah kita kena minta halal dan kita kena minta maaf, dan yang ketiga saya sebut sebelum tadi, kita kena buat baik kat dia. Okey, masuk balik. Ayat 94, bila abang-abang Nabi Yusuf, walamma fasalatil 'ir, fasala. Fasala ni maknanya bila abang-abang Nabi Yusuf keluar saja daripada bumi Mesir, keluar saja daripada kawasan pintu gerbang dia, dah tak duduk di antara sempadan lah, dah keluar pada sempadan. Masa tu Allah datangkan mukjizat yang ke berapa pun tak ingat, mukjizat Nabi Yusuf lagi lah. Apa dia? Iaitu Allah mengirimkan angin, supaya angin tu tiupkan bau syurga Nabi Yusuf pada pakaian Nabi Ibrahim tadi, sehingga ia ditiup oleh angin sampai dapat dicium oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Baru keluar saja daripada Mesir. Kenapa Allah Ta'ala bagi lepas keluar, kenapa tak elok bagi tu tukai bau? Itu menunjukkan supaya Nabi Yaqub tahu anak-anaknya dalam perjalanan pulang. Dan anak-anaknya balik pulang tu bukan balik pulang membawa berita yang menyedihkan, seperti mana sebelum-sebelum ini, setiap kali abang-abang dia balik, mesti berita sedih je Nabi Yaqub dapat. Dulu bawa keluar Nabi Yusuf pergi hutan, balik je berita sedih. Nabi Yusuf dimakan serigala lah. Lepas tu keluar pula pergi minta bantuan dekat Mesir, balik je berita sedih. Tak dapat lagi satu unta, tak dapat muatan makanan penuh satu unta. Sebab apa? Abah tak nak bagi Bunyamin ikut kami. Jadi unta kami bawa lebih ni tak dapat, melainkan tuan dia kena datang ambil sendiri. Dah berita sedih nombor 2. Pergi pula minta bantuan kali ketiga ke Mesir, kali kedua ke Mesir, nak bawa balik makanan. Tapi Bunyamin pula kena tahan. Berita sedih 3 kali dah mereka sedihkan ayah mereka setiap kali mereka pulang. Tapi kali ini Allah nak bagi
tanda alamat kepada Nabi Yaqub. Mereka keluar saja daripada Mesir, Nabi Yaqub tahu, ya Allah, mereka balik kali ni, mereka tak bawa berita sedih, mereka bawa berita Al-Bashir, iaitu berita gembira seperti mana disebut pada ayat 96. Kali ini Nabi Yaqub daripada jauh lagi Allah dah gembirakan Nabi Yaqub. Sebelum ni kalau abang-abang dia balik dah sampai di rumah, dah jumpa ayah mereka, baru Nabi Yaqub sedih. Sekarang ni Allah nak ganti balik kesedihan itu dengan kegembiraan. Sebelum sampai lagi berapa jauh tu lagi, Nabi Yaqub dah gembira punya seronoknya. Nanti kita akan cerita macam mana gembira Nabi Yaqub tu, ya. Okey, ni makin seronok. Cerita Nabi ni memang seronok. Cerita kita je tak best. Dengan cerita orang, cerita kita memang tak best. Cerita Nabi memang best, ya. Baik. Kita balik semula. Angin meminta izin kepada Allah. Dan tafsir kata angin minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala mengizinkan angin dapat menghantar bau itu kepada Nabi Yaqub alaihissalam, kepada Nabi Yaqub alaihissalam, ya. Baik. Saya terlupa tadi, ada pendapat para ulama, wallahu alam. Ini bukan para ulama tafsir lah, tapi ada sebahagian guru-guru yang mengatakan kalau sesiapa yang ada masalah sakit mata dan sebagainya, tapi dengan izin Allah, ya, dia nak elakkan daripada makin teruk sakit matanya itu, dia juga boleh mengamalkan surah Yusuf ini tadi, iaitu pada ayat 96. Ada setengah kata ayat 96, ya. Ayat 96 ni saya sebut awal sebab saya takut saya terlupa nanti. Iaitu daripada falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Sehingga habislah. Okey, kita nak sambung balik kat sini. Yang pertama, Allah mengirimkan angin dan angin meminta izin untuk hantar bau Nabi Yusuf itu dan bau syurga itu. Ulama kata, jarak daripada tempat abang-abang mereka nak bau tu, Allah hantar tu daripada tempat abang mereka nak pergi kepada Nabi Yaqub tu seperti jarak daripada bumi Mesir ke bumi Syam. Sebab keluar dari Mesir kan. Ada setengah riwayat tafsir kata jaraknya seperti Basrah ke Kufah. Ada setengah pula riwayat kata daripada Ibn Abbas, jarak bau itu boleh berkekalan selama 8 hari 8 malam perjalanan menaiki unta. Maknanya bau itu dapat dicium oleh Nabi Allah Yaqub alaihissalam, bau Nabi Yusuf itu, sejarak jauh perjalanan 8 hari 8 malam Nabi Yaqub bau. Setengah riwayat kata Nabi Yaqub bau bauan itu selama mana abang-abang mereka, abang-abang Nabi Yusuf atau anak-anaknya belum sampai ke bumi Syam. Baginda asyik cium bau tu. Cuma bau tu bila mereka makin nak dekat, nak sampai, bau itu makin menjadi semakin kuat dan semakin lama semakin harum, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya dalam tafsir menyebutkan hal demikian. Okey, baik. Kemudian kita lihat pula dalam ayat yang ke-90 berapa tadi ni? 94. Nabi Yaqub berkata, inni la ajidu riha Yusuf. Ya. Sesungguhnya aku telah mencium bau Yusuf. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan bau Yusuf dekat situ? Ini pun ulama bincang. Yang pertama, bau Yusuf di situ maksudnya adalah bau baju Nabi Ibrahim itu, dan Nabi Yaqub mengenali bau baju itu hanyalah disimpan oleh Nabi Yusuf. Maknanya bukan bau Nabi Yusuf tu bukan maksudnya betul-betul bau Nabi Yusuf. Maknanya Nabi Yaqub dapat cium bau baju yang baginda suruh Nabi Yusuf simpan. Jadi maknanya baginda bau baju, tetapi baginda tahu itu petanda Nabi Yusuf hidup. Sebab yang menyimpan
baju itu hanyalah Nabi Yusuf. Bila abang-abang dia bawa balik, maknanya pastilah Nabi Yusuf yang mengirimkan pada abang-abangnya untuk dibawa balik. Itu maksudnya. Itu tafsiran pertama lah. Tapi tafsiran yang paling tepat adalah bau itu adalah memang bau syurga, bau syurga, kerana ia telah dipakai pakaian itu oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Maksudnya memang exactly bau Nabi Yusuf, kan Nabi Yusuf pernah pakai baju sutera syurga itu, dan bau syurga itu telah bertukar menjadi bau Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Dan itulah bau yang telah dicium oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Okey, baik. Kemudian kita tengok dekat sini, Nabi Yaqub mengakhiri perkataannya. Nabi Yaqub kata apa? Nabi Yaqub kata, kalaulah kalian tufanniduni. Apa maksud tufannidun? Kalau kat sini kita tengok, dia kata apa? Sekira kamu tidak menganggap aku ni nyanyuk atau aku ni tidak waras. Masa tu Nabi Yaqub cakap kepada keluarga-keluarganya yang bukan daripada abang-abang Nabi Yusuf. Maksudnya keluarga-keluarganya yang tak pergi ikut ke Mesir tu. Anak-anak cucu-cicit yang lain lah. Dia bagi tahulah kat anak-anak dia, kat isi-isi dia, bahawasanya dia telah mencium bau Yusuf itu. Jadi bila keluarga-keluarga dia yang lain, bila dengar Nabi Yaqub cakap macam tu, mereka meremehkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yaqub tersebut. Sebab tu kita tengok perkataan tufannidun. Nabi Yaqub kata kepada keluarga dia, mesti kalian ingat aku ni tak betul kan? Apa maksud tufannidun? Mesti kalian ejek aku kan? Sebab aku kata aku boleh cium bau Yusuf. Ada yang kata tafsir tufanniduni, mesti kalian hina aku. Maknanya mempermain dan mempersendakan aku, kerana menganggap aku ni dah tak waras lah. Atau pasti tufanniduni, maknanya pasti kalian mendustakan aku. Maknanya kalian tak percaya kata-kata aku ini, walaupun aku adalah merupakan seorang Nabi. Ya, walaupun aku merupakan seorang Nabi. Dan apa yang aku cium bau ni adalah benar daripada Allah Ta'ala. Ya, dan yang terakhir, tufanniduni, menganggap bahawasanya aku adalah merupakan seorang yang nyanyuk ataupun yang sudah hilang akal disebabkan kesedihan yang aku tanggung lama. Ini kata-kata Nabi Yaqub kepada keluarga dia, sebab yakin keluarga dia pun tak support dia. Walaupun bukan abang-abang Nabi Yusuf ni keturunan abang-abang Nabi Yusuf ni, anak pinak dia pun tak percaya kan Nabi Yaqub alaihi salam, ya. Baik, kita tengok apa jawab keluarga Nabi Yaqub tu, anak abang-abang dia tu. Apa mereka kata? Tallah, demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim. Tengok apa tafsir dulu, sebab ini saya tafsirkan sekali lah, ya. Kita buat tadabbur sekali sebab ayat dia pendek. Mereka kata dhalalika. Dhalalika ni kalau ikut bahasa Arab maknanya sesat, ya. Tapi bukan benda sesat sini. Maknanya mereka kata, demi Allah wahai tok wan kami atau moyang kami, kamu ni termasuk orang-orang yang tak boleh melupakan Yusuf. Dhalalika tu ingatan kamu yang dulu pada Yusuf tu menyebabkan kamu tak boleh lupa Yusuf. Al-Qadim, kisah lama kamu tu menyebabkan sampai kamu ni jadi meracau. Tu maksudnya meracau, dhalalika. Meracau kerana tak boleh lupa benda yang lama. Yang kedua, dhalalika maknanya sedih. Kamu ni sebenarnya tengah sedih, Tok Wan. Sebab tu kamu cakap benda pelik-pelik, merapu-merapu. Macam tu lah kata-katanya. Kemudian ada yang mentafsirkan dhalalika tu maknanya gila. Tok Wan ni dah gila kot, duk cakap benda mengarut ni. Macam tu, ya. Ada yang tafsir makna dhalalika itu maknanya Tok Wan ni dah jadi semakin batil dan sesat. Maknanya Tok Wan ni dah cakap benda yang bukan melambangkan seorang Nabi. Sebab tu Imam Hasan al-Basri menyatakan perkataan yang mereka jawab balik kepada Nabi Yaqub ni, anak-anak keturunan abang ni, perkataan yang mereka kata pada ayat 95 ni adalah perkataan kedurhakaan, uquq, kata Hasan al-Basri. Kerana mereka bukan tak hormat pada, bukan ayah mereka lah, tapi tok wan mereka atau moyang mereka. Ataupun paling kurang, Nabi Yaqub tu adalah Nabi. Kenapa anak-anak keluarga abang-abang dia ni, kalaupun ia pun tak respect lah Nabi Yaqub tu seorang Nabi. Paling kurang apa yang baginda rasa, itu wahyu, itu mukjizat.
takkan baginda nak dusta. Tapi nak tengokkan anak-anak, cucu cicit daripada keluarga abang-abang dia pun memberikan respon yang sama. Sebab anak-anak Nabi Yusuf tak ada lagi masa tu, bukan duduk dengan Nabi Yaakob. Yang ada pun anak dan isteri Bunyamin. Tapi mereka membenarkan kata-kata tok wan mereka atau moyang mereka itu Nabi Yaakob alaihissalam. Ya. Okey, itu maksud tafsiran perkataan dhalalika. Saya dah tafsirkan tadi. Maknanya kerana meracau, kerana terlalu bersedih, kerana tidak boleh melupakan, kerana gila, kerana sudah menjadi sesat. Kerana apa mereka cakap respon macam tu kepada Nabi Yaakob? Sebab mereka telah beriman dan yakin Nabi Yusuf telah pun tiada. Yang sudah mati dah. Bagi mereka Nabi Yusuf sudah mati. Tapi tok wan moyang mereka ni duk masih duk teringat lagi tu. Macam duk rasa hidup lagi lah. Nabi Yaakob, seringkali Nabi Yaakob cakap, selagi mana Allah tak benarkan mimpi tu, Nabi Yusuf masih hidup. Ya, Nabi Yusuf masih hidup. Cuma Nabi Yaakob terlupa masa dia sedih, kenapa Nabi Yusuf tak datang jumpa dia. Masa tu dia terlupa tentang mimpi tu. Lepas tu baru malaikat ingatkan dia balik, baginda balik, baru baginda ingat balik, baru baginda menuju ke bumi Mesir. Ya. Lagipun kalau duduk dekat bumi Mesir, baginda dapat dinaungi oleh kuasa. Kalau Nabi Yusuf keluar pergi ke Syam, Nabi Yusuf akan tinggalkan kuasa. Sedangkan dengan kuasa tu, Nabi Yusuf boleh mengembangkan dakwahnya, boleh mengembangkan ajarannya kepada seluruh negara-negara di berdekatan dengan bumi Mesir. Ya, itu hikmah jika seorang Nabi itu diberikan kuasa dengan Nabi yang tak diberikan kuasa. Sebab tu kalau muslimin-muslimat tengok Nabi Muhammad SAW masa tak ada kuasa dekat Mekah, dakwah tu tak boleh berkembang kerana ada tentangan. Tapi bila Nabi Muhammad SAW Allah hijrahkan ke Madinah, baginda dapat kuasa, tengok sampai sekarang ni Islam dapat berkembang. Sebab tu kepentingan kuasa ni juga memainkan peranan kepada penyebaran agama Islam. Tapi bukan bererti mesti dengan kuasa akan tersebar. Tidak. Ada ajaran Islam yang tersebar tanpa melalui jalan kuasa. Seperti Nabi-Nabi yang lain pernah berdakwah tanpa melalui kuasa. Tetapi kalau dengan adanya kuasa, bukan sekadar dakwah tu dapat disebarkan, tetapi syariat Allah itu dapat dikuatkuasakan dan dapat dipraktiskan. Sebar satu hal, tapi nak amal satu hal yang lain. Okey? Baik. Sekarang ni kita nak pergi kepada tadabbur ayat yang ke-94. Sebelum kita mengakhiri pada jam 12.30 nanti insya-Allah. Yang pertama kita ambil pengajaran dekat sini, iaitu menunjukkan kepada kita tentang kepentingan seseorang itu memohon perlindungan kepada angin. Memohon kepada Allah, perlindungan kepada Allah akan angin. Ini juga salah satu pengajaran pertama. Sebab angin ni juga salah satu daripada makhluk Allah. Dan angin ni juga adalah merupakan tentera Allah yang pernah membinasakan kaum Ahzab. Bahkan angin ni juga boleh menjadi tentera Allah yang membawa wabak, menghantar wabak, menerbangkan kuman, menerbangkan wabak, supaya manusia boleh dijangkiti akan wabak-wabak yang dibawa oleh angin ini. Ya. Dan angin juga boleh menjadi sebagai suatu nikmat, menyejukkan kita, membawa awan, menolakkan awan, dan membawa hujan yang turun supaya sampai air hujan itu ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi ajar kita, bila kita nampak ada angin yang bertiup, jangan tak baca apa-apa. Ini antara sunnah Nabi yang orang kita tak amal. Kita duduk jalan-jalan, petang-petang tiba rasa angin bertiup. Sejuknya. Macam tu je lah. Bestnya angin ni. Pergi kat tepi pantai. Bestnya duduk kat sini. Angin dia bertiup-tiup, bersepoi-sepoi. La ilaha illallah. Sedangkan kita tak tahu angin yang bersepoi tu dia bawa nikmat ke dia bawa musibah. Sebab tu Nabi ajar kita. Nabi kata, "Idza asafatir rih." Apabila kamu tengok ada angin yang bertiup, maka faqul, bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi.
Ya, boleh ikut saya sama-sama. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Apa maknanya? Ya Allah, ya Tuanku, aku memohon kebaikan angin ini. Supaya angin ini angin yang bawa nikmat. Dan apa yang dibawa terbang bersama angin ini. Dan kebaikan yang angin ini dihembuskan. Kenapa ia dihembuskan? Dan aku berlindung padamu, ya Allah, daripada keburukan angin ini. Dan keburukan apa yang dibawa oleh angin ini. Dan keburukan kenapa dihembuskan angin ini. Jangan lupa amal baca doa ini. Ya, kadang-kadang macam musim COVID ni kan, elok amal doa ni. Sebab bila orang bersin, hacum. Siapa yang bawa terbang virus tu? Orang tu hembus lah. Tapi virus tu, kalau ikut pakar kata, dia bersin saja, virus tu boleh terbang jauh, beberapa meter, kerana dibawa oleh udara. Jadi sebab tu mask kena pakai lah juga. Jangan baca doa, usaha pun kena pakai mask. Tapi bila tengok orang bersin, orang batuk, udara boleh bawa virus tu, angin boleh bawa virus tu, baca doa ni. Bacalah doa ni. Kenapa tak baca? Tak boleh baca kod Arab tak apa. Baca kod bahasa Melayu pun Allah Ta'ala faham. Yang salahnya tak baca. Ya? Okey, baik. Itu yang pertama menunjukkan pada kita, iaitu kekuasaan. Yang pertama pengajarannya, kekuasaan Allah yang menguasai setiap ciptaannya. Iaitu seperti dalam ayat ini, angin. Angin merupakan tentera Allah. Angin merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan Allah berkuasa memerintahkan angin untuk terbangkan Nabi Sulaiman. Memerintahkan angin supaya percepatkan perjalanan Dajjal. Dajjal boleh berjalan seperti kecepatan awan dan angin yang bertiup. Ya? Itu disebutkan dalam hadis. Sebab tu dia pusing satu dunia ni 40 hari saja. Satu dunia tak ada satu tempat tapak pun yang dia tak pergi. Laut mana, pulau pun semua dia pergi. Dalam 40 hari je. Kita nak travel satu dunia 40 hari mana cukup. Dunia ni luas. Ya. Kemudian dengan angin juga Allah menghancurkan bala, kaum Ad dan sebagainya. Sebab tu bacalah doa tersebut, ya, untuk meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana Allah menghantar bauan Nabi Yusuf kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi ada satu riwayat menyebutkan, sebelum saya terlupa, nanti di hari akhirat masa Dajjal keluar, orang beriman boleh mencium bau Dajjal. Katakan Dajjal nak datang ke kawasan negara kita, dalam beberapa jarak manusia boleh Allah berikan bagi setengah orang beriman, dia boleh mencium bau Dajjal itu, dan mereka akan lari sebelum Dajjal sampai ke tempat mereka. Cuma mungkin Dajjal boleh kejar mereka sebab kecepatannya itu. Okey, baik. Kemudian kita tengok pengajaran yang kedua daripada ayat yang ke-94 ini. Ayat ke-94 ini menunjukkan kepada kita berkenaan dengan kepentingan, iaitu menunjukkan kepada kita dekat sini, iaitu kewajipan, ya, kewajipan seseorang itu untuk beriman kepada para nabi dan rasul. Kewajipan untuk seseorang itu beriman kepada para nabi dan rasul dan tidak meragukannya. Sebab dalam ayat yang kita baca ni, keluarga Nabi Yaqub daripada cucu cicitnya itu meragu-ragukan kata-kata Nabi Yaqub yang bagi dia mencium bau Nabi Yusuf. Kerana mereka tak dapat cium bau tu. Itu kuasa Allah. Yang dapat cium bau tu Nabi Yaqub seorang. Dan mereka pun sedutlah juga kan. Tapi mereka kata, kami tak bau apa-apa pun. Apa Tok Wan ni? Mengarut apa ni? Ini menunjukkan pada kita bahawasanya kewajipan kita beriman kepada apa yang dikhabarkan oleh para nabi. Dan tak boleh meragukannya walaupun kita tidak merasainya.
atau kita tidak tahu tentang rasionalnya. Sebab itu, pengkhabaran para nabi ini, ulama bahagikan pada dua. Pertama, dipanggil mu'jizat. Yang kedua, dipanggil dalail. Yang ketiga, ada tiga. Yang ketiga dipanggil bisyarat. Ada tiga. Pengkhabaran daripada para nabi ni ada tiga jenis. Mukjizat, dalail, bisyarat. Mukjizat tu apa? Mukjizat ni benda-benda luar biasa yang nabi itu tunjuk kepada kaumnya untuk menguji kaum dia supaya kaumnya beriman kepada ajaran dia. Dia lebih berbentuk mencabar. Oh, kalian tak percaya saya nabi ya? Tunjukkan. Macam tu. Tapi dalam kisah Nabi Yaqub boleh cium bau Nabi Yusuf, itu dia tak masuk dalam bab mukjizat. Sebab, tapi setengah ulama letak mukjizat lah. Sebab apa? Sebab bau itu bukan nak mencabar keluarga Nabi Yaqub. Tetapi dia hanya nak menghiburkan Nabi Yaqub. Itu dinamakan sebagai bisyarat. Bisyarat ni adalah pengkhabaran atau tanda-tanda daripada seorang Nabi untuk memberitahu berita yang menggembirakan. So, ada setengah ulama letak bisyarat tu dalam mukjizat. Setengah asingkan. Yang asingkan tu lebih tepat. Jadi ni bisyarat. Tapi semua ni datang daripada Allah Ta'ala lah. Dan Allah hanya bagi pada para Nabi. Contoh, macam Nabi Muhammad SAW bagi tahu, tenteraku akan menakluk kota Konstantinopel. Itu mukjizat ke bisyarat? Bisyarat, iaitu satu berita yang Nabi khabar, itu sebenarnya berita gembira. Berita gembira kemenangan umat Islam dapat tawan kota Konstantinopel. Kerana bila umat Islam dapat tawan kota Konstantinopel, itu tanda kebangkitan umat Islam. Juga hadis Nabi kata, takkan berlakunya hari kiamat, melainkan ada di kalangan umatku yang kekal dalam kebenaran. Mereka ni takkan disesatkan sampai hari kiamat. Itu berita gembira. Maknanya ajaran Nabi Muhammad SAW tidak akan pupus sepanjang zaman dan generasi. Walaupun Islam ditindas dan sebagainya, takkan hilang syariat Nabi Muhammad. Itu berita gembira. Supaya kita boleh ikut golongan yang seperti ini. Itu dipanggil bisyarat. Dia ada lagi satu namanya dalail. Dalail ni iaitu sesuatu khabar atau sesuatu tanda yang ditunjukkan oleh Nabi itu, dan tanda itu melambangkan dia adalah seorang Nabi. Tak boleh disangkal. Tak boleh disangkal. Misalnya contohnya, macam Nabi Muhammad bagi tahu kepada kita, Nabi Muhammad SAW bagi tahu, khabarkan kepada kita, bahawasanya, misalnya, bila lalat jatuh dalam minuman, kita celupkan, kita keluarkan, kerana salah satu daripadanya adanya penawar. Jadi bila saintis kaji, mereka dapati rupanya pada air liur lalat itu adanya protein yang baik untuk Allahu Akbar, yang baik, yang sangat baik untuk menguatkan sistem immunity dalam badan. Yang kedua, mereka kaji. Ini saya tak sempat nak beritahu, saya dah baca kajiannya. Ada di Jerman, ada kajian di Tokyo, ada kajian di Belanda. Mereka buat, bila lalat ni terbang, pengudaraan yang kena pada lalat tu ketika dia terbang membawa air liur dia itu pergi tersalur, mengalir ke salah satu sayap dia. Dan di sayap dia itu tersimpan antibiotik untuk sebelah sayap dia lain, yang sebelahnya yang membawa wabak. Bahkan yang lebih hebat lagi, ini dipanggil bukti kenabian. Nabi Muhammad tu Nabi. Yang lebih hebat lagi, saintis nak dapatkan penawar daripada lalat tu, mereka bunuh lalat. Tapi bila mereka nak cuba sedut air liur lalat tu ke, atau ambil ubat daripada sebelah sayap dia tu, sukar. Sebab alat tu boleh merosakkan lalat tu. Kerana kekuatan alat nak sedut tu, dia rosakkan lalat tu. Jadi kuantiti yang mereka dapat daripada antibiotik daripada lalat tadi, antidot daripada lalat tu tak banyak. So apa dia orang buat? Cara dia nak dapat banyak, dia orang celupkan dalam cecair, dan bila lalat tu dah tenggelam, bawa keluar lalat tu, dia orang proses daripada cecair tu. Sama macam yang Nabi Muhammad ajar, bila lalat jatuh, celup. Kalau tak celup, kita tak dapat semua 100% dia punya bukan khasiat, dia punya antibiotik dia tu. Ini menunjukkan pada itu dipanggil
dalail. Sebab tu wajib kita beriman dan tidak meragui, walaupun kita tak tahu, walaupun kita tak rasa, tapi kita kena jadi golongan seperti Sayyidina Abu Bakar, golongan yang beriman walaupun tak nampak, walaupun tak dengar, tak rasa, tapi tidak meraguinya. Ini menunjukkan menjauhi sifat kemunafikan atau menjauhi sifat yang disebut sebagai golongan yang meragui akan kebenaran pada seseorang Nabi itu. Jangan jadi golongan yang seperti ini. Sebab itu Nabi Yaakob dah kata dah, kalian mesti kata atuk ni, kalian mesti ejek atuk kan. Sebab atuk cakap atuk boleh bau, kalian tak boleh bau. Maknanya kat sini. Yang terakhir, pada ayat 95 itu adalah larangan untuk menghina para Nabi ataupun mendahului mereka dalam berkata atau mengangkat suara melebihi mereka. Itu pengajaran terakhir pada ayat 95. Kerana ayat Quran Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kau angkat suara kamu melebihi suara para nabi. Jika kamu buat demikian, antahbata a'malakum, di hujung ayat Tuhan sebut Allah akan hapuskan amalan kamu. Sebab itu perkataan keluarga Nabi Yaakob ni telah menyakiti Nabi Yaakob, menghina Nabi Yaakob, mengejek Nabi Yaakob, mempersendakan Nabi Yaakob, bukan menggembirakan. Tapi Nabi Yaakob tak marah kepada keluarga dia. Sebab apa? Sebab Nabi Yaakob sedang seronok nak menunggu kepulangan dan menerima berita gembira yang telah dibawa pulang oleh anak-anak mereka, anak-anaknya itu, ya. Okey, baik, saya rasa sekadar itu. Sebab dah panjang kuliah kita pada pagi ini, saya minta maaf jika terlalu lama, ya, mengambil masa semua para pendengar yang menonton daripada awal sehingga ke pengakhiran. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekadar itu, insya-Allah pada pagi ini segala yang baik daripada Allah, yang lemah tu diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.